Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wasabi'atu, yang ketujuh daripada sunat hayat dalam salat itu ialah qira'atus surah, membaca surah walau qasiratun, sekalipun surah itu pendek. Ba'da qira'atul Fatihah, selepas membaca Fatihah. Kalau sebelum tak jadi sunat, sebab syarat untuk menjadi sunat bagi baca surah itu ialah tertib selepas Fatihah. Fi raka'ataini ulayaini, waktunya ialah ada dua rakaat yang awal, iaitu rakaat pertama dan kedua. Syaratnya li ghairil ma'mum, dia tu mesti bukan makmum. Min imamin wa munfaridin, sama ada dia tu imam ataupun solat seorang-seorang, dia bukan makmum. Bukan juga imam yang seorang-seorang ni. Jahriyatan kanat as-salatu aw sirriyatan, sama ada solat itu yang baca kuat maghrib, isyak, subuh, ataupun yang baca perlahan zuhur, asar, lil itba', sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal ma'mumum, adapun bagi makmum, tadi li ghairi makmum, yang bukan makmum. Adapun bagi makmum, fala tusannu lahu as-surah, maka tidak disunatkan baginya membaca surah in sami'a, jika dia mendengar bacaan imam. Dinahyi an qira'atihi laha, sebab wujud tegahan daripada makmum itu membacanya, membaca surah. Apa dia tegahan itu? Seperti dalam surah Al-A'raf tu, ayat 204 kan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu mendengarnya dan diam, hendaklah kamu diam, mudah-mudahan kamu dirahmati. Jadi Allah yang suruh diam, maka diam, dengarkan bacaan imam. Bal yastami'u qira'ata imamihi, malah hendaklah dia mendengar bacaan imamnya. Tapi bagi mazhab Syafi'i, baca Fatihah tu wajib. Sebab itulah masa imam baca Fatihah, dia kena dengar. Sebagai beramal dengan ayat tadi tu, bila imam dah baca surah, maka sunat dengar. Sedangkan Fatihah wajib, maka yang wajib mengalahkan yang sunat. Dia bacalah Fatihah masa baca surah tu. Kan? Macam imam baca surah, makmum baca Fatihah untuk mendapatkan, untuk melaksanakan kewajipan rukun solat baca Fatihah. Tapi mazhab yang lain, imam tu tanggung bacaan Fatihah makmum. Jadi kalau imam tu bagus, sempurna Fatihahnya, maka seluruh jamaah tu dikira sempurna solatnya. Jika imam tu Fatihahnya pun macam-macam, maka rugilah, makmum tu rugilah, kan? Sebab solat berjemaah tu dikira pada solat imam. Imam menanggung bacaan jamaah, imam menanggung bacaan jamaah. Sebab tu dia kena pilih imam betul-betul supaya jamaah tu tidak rugi, kan? Okey. Fa in lam yasma'ha, jika makmum itu tidak mendengar bacaan imam, dia sama ada dia tuli, kan, makmum tuli, atau kurang pendengaran, atau ba'uda, ataupun makmum tu jauh daripada imam, atau sima'u sautin lam yafhamhu, ataupun dia dengar cumanya tak faham, tak berbuti, kan. Tak berbuti, sama ada imam tu suaranya perlahan atau baca laju, ataupun dia baca tu tak jelas, kan. Au israri imamihi, ataupun imam tu dia suara tak kuat, walau fi jahriyatin, sekalipun solat tu solat jahriyah, solat baca kuat, maghrib, isyak, subuh, cumanya imam tu suara tak kuat, ataupun mikrofon rosak, kan. Mikrofon tu ada masalah, jadi tak dengar bacaan. Maka ketika itu makmum dah buat macam mana? Makmum qara'a suratan, maka dituntutlah, disunatkan makmum tu baca surah, baca sendiri, kan. Izlah makna disukutihi, sebab tak ada makna kalau dia diam. Tujuan makmum kena diam ketika imam baca surah, sebab makmum kena baca surah, kena mendengar bacaan imam.
Tapi kalau makmum tak dengar bacaan imam, tak ada mana kalau dia diam pun. Maka dia kena, sebab itulah dia kena baca surah sendiri-sendiri. Baik. Fa in sabaqal ma'mum bi ulayaini min salati imamihi, jika makmum itu mendahului makmum itu dengan 2 rakaat daripada solat imamnya, artinya solat imam tu dah 2 rakaat, barulah makmum tu masuk, dia tertinggal 2 rakaat, masbuk kan, bi an lam yudrikhu ma ma'ahu, iaitulah dengan makmum itu tidak mendapat 2 rakaat, dia tertinggal, tercicir, masuk lewat. Qara'aha fi baqi salatihi idza tadarakahu, maka makmum perlulah membaca ayat tadi, surah tadi tu pada baki solatnya bila dia sempat baca. Bila dia sempat baca, dia baca. Jadi dia ada 2 rakaat bersama imam. Kalau dia sempat kalau dia sempat baca surah bersama dengan imam tadi tu, dia baca sendiri kan. Imam dia tak perlu baca lagi sebab 2 rakaat terakhir tak ada baca surah. Kalau makmum sempat baca masa tu, dia baca masa tu. Kalau tak sempat, maka dia baca bila dia bangkit untuk sempurnakan solatnya kan. Jadi imam bagi salam, dia bangkit lagi 2 rakaat, masa itulah dia baca surah. In lam yakun qara'aha fi ma adrakahu, jika dia tak sempat nak baca surah tadi tu ketika bersama dengan imam tadi tu, 2 rakaat tu dia tak dapat baca, maka dia bacalah fi baqi salatihi idza tarakahu, idza tadarakahu. Dia bacalah masa dia sempurnakan baki 2 rakaat. Wa illa saqatat anhu likaunihi masbuqan, kalau tidak sempat juga, kalau tidaklah, kalau dia tak baca, maka gugurlah tuntutan sunat baca surah tadi tu kerana keadaannya yang masbuk. Sebab kedudukan sunat baca surah tu ialah pada 2 rakaat yang pertama, kan. Cuma kalau sempat, kalau dia tak sempat baca surah pada 2 rakaat pertama tu, dia bacalah pada 2 rakaat yang terakhir. Tapi kalau dia masbuk, maka dia tak baca pun tak apalah, saqata, gugur. Tapi yang terbaik baca, ya Allah takhlu salatuhu anis surati bila udrin, agar dia tidak tercicir, solatnya tidak tercicir daripada membaca surah, tidak kosong daripada membaca surah tanpa uzur. Dia boleh baca tapi dia tak nak baca. Wa yusannu ay tawila man tusannu lahu asurah qira'ata ula ala saniyah, dan disunatkan agar memperpanjangkan bagi orang yang disunatkan baginya membaca surah tadi. Siapa orang tu? Makmum dan munfarid. Agar dia mempanjangkan baca surah tadi pada qiraah al-ula, pada bacaan yang rakaat pertama ke atas rakaat kedua. Lil itba', sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habis. Naam, ya. Bila sebut naam, maksudnya adalah pengecualian. In warada nasun bi tafulus saniyah, ittabi', jika dia tahulah ada warid nas agar yang membolehkan memanjangkan bacaan surah pada rakaat kedua berbanding rakaat pertama tu, ittabi', ikutlah. Yang tu ikutlah sebab ada nas kan, ikutlah. Iaitu seperti ada hadis daripada Sahih Bukhari yang meriwayatkan bahawa Nabi membaca pada solat Jumaat dan solat 2 hari raya, rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Jadi Al-A'la lebih pendek daripada Al-Ghasyiyah. Okay. Tapi ini dalam keadaan sekali-sekali. Kalau dia memang setiap kali Jumaat dia baca A'la rakaat pertama, Ghasyiyah rakaat kedua, maka menurut ulama perlulah ditegur imam ni. Dia mulazamah, maka tidak sepatutnya ataupun tidak sahabianya dia buat macam tu. Kerana secara umum rakaat pertama panjang daripada rakaat kedua. Kecuali
dalam keadaan tertentu. Okey, sekali-sekala. Kama fi masalah ziham, seperti masalah kalau keadaannya ziham, orang ramai yang penuh bersesak. Masalah orang bersesak, annahu yusannu lil imam tatwil asaniyah, maka disunatkan bagi imam memanjangkan rakaat kedua, memanjangkan bacaan pada rakaat kedua. Maksudnya pada rakaat pertama okey je, pada rakaat kedua tu dia dengar orang dah mula masuk kan. Tempat tu dia imam kan, dia boleh agak lah keadaan tempat di belakang dia tu. Dan bila dia dengar orang bersesak-sesak macam tu, dia boleh agak lah keadaan orang macam mana kan. Maka disunatkan ketika tu imam dia panjangkan bacaan pada rakaat kedua tu, liyalhiqahu muntazir sujud, agar dapat orang masuk, boleh ikut dapat orang boleh ikut dalam keadaan bersesak-sesak tu tadi, di mana keadaan makmum yang masuk lewat tadi tu muntazir sujud, dia menunggu sujud. Ni payah sikit nak faham ni. Maksudnya macam mana? Maksudnya ialah imam tu perasan orang ramai, bila keadaan bersesak, orang sembahyang rapat-rapat, jadi tak mestilah tak ada tempat ruang untuk rukuk sujud lagi lah kan. Rukuk pun tak boleh lah, tak sah lah rukuk atas punggung orang sebab dah bersesak kan, orang sembahyang rapat-rapat. Jadi macam mana tu? Tak apa, sembahyang rapat-rapat tak apa, tak ada tempat nak rukuk sujud pun tak apa. Jadi imam dia tunggu dulu, dengan dia tak boleh tunggu diam, dia tunggu dengan baca surah yang agak panjang. Jadi dah settle nampaknya, rasanya dah settle rasanya, barulah dia rukuk. Jadi mestilah sebahagian orang yang dekat belakang tu tak dapat nak rukuk. Jadi imam tu macam biasa, dia rukuk, dia sujud. Cumanya orang makmum dekat belakang ni, dia bila nak rukuk, dia kena tunggu orang dekat depan tu bangun dulu. Kalau tak boleh juga, maka dia kena tunggu orang kat depan dia tu sujud dulu, baru dia rukuk, kan. Jadi orang kat depan tu sujud, baru dia rukuk, kan. Imam biasa, sebab keadaan sesak padat, jadi orang semayang berjemaah tadi tu rapat-rapat, yang semayang kat belakang tu tadi, dia kena tunggu orang dekat depan tu sujud, baru dia rukuk. Kan, itu maksud muntazir sujud. Jadi bila orang dekat depan dia tu dah duduk antara sujud, dia tak boleh lagi lah, sebab tempat masih sempit lagi. Dia tunggu orang kat depan tu berdiri dulu, barulah dia sujud, kan? Sebab ketika tu ada ruang sikit untuk dia sujud, kan? Tapi kalau orang dekat depan tu kata solat tu 2 rakaat aja, orang dekat depan tu duduk rakaat terakhir. Jadi makmum dekat belakang tu, dia rukuk boleh, sebab tak ada masalah rukuk kan. Bila nak sujud, dia terpaksa ijaz untuk sujud. Dia tolak-tolak sikit orang kat depan tu supaya bagi ruang untuk orang belakang sujud, kan. Gitu. Lepas tu dah duduk, sama-sama tahiyat akhir. Kalau solat tu solat Jumaat ke atau solat Eid, solat hari raya seperti zaman Nabi tu kan, saya boleh, itu maksud muntazir sujud, agar dapat orang yang menunggu sujud ni tadi tu. Maksudnya orang menunggu sujud ni orang yang bersesak-sesak tadi tu, ziham, orang ziham yang bersesak. Okey, wa yusannu limun faridin wa imamin mahsurina wa imami mahsurin fi subhi wala al-fasli. Disunatkan orang solat seorang-seorang sendiri dan imam bagi golongan tertentu saja. Mahsurin, orang yang tertentu. Contoh golongan yang di madrasah, di sekolah, atau orang yang orang kampung tu aja. Dah biasa kan. Dah biasa, dia dah maklum dah. Jadi orang ni disunatkan supaya
tualul fasl, baca surah-surah al-fasl yang panjang-panjang. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i tual fasl tu bermula daripada surah Qaf surah Qaf. Kalau kisarul fasl itu mula daripada surah Ad-Duha, kisarul fasl. Jadi disunatkanlah bagi imam yang golongan yang tak ada orang luar lah. Kalau ada orang luar, dia kena raikan orang luar, baca tidak panjang sangat waktu subuh. Wa fi zuhrin qaribun minha. Waktu zuhur pula dia tidak sepanjang subuh tapi panjang juga, agak panjang tapi tidak sepanjang subuh. Qarib minha, yang hampir panjang dengan subuh. Wa fi asrin wa isya'in awsatahu. Manakala solat asar dan solat isyak yang pertengahan, sedang-sedang, taklah panjang taklah pendek. Tapi maghrib pendek. Wa fi maghrib kisaruhu, pada solat maghrib kisaruhu, yang surah pendek-pendek. Okey. Jadi imam penting ni, kena tahu benda lah ni sebab nak jadi imam. Wa fi subhi jum'atin, dan pada subuh Jumaat, fil ula alif lam mim tanzil. Pada subuh Jumaat, pada rakaat pertama sunat dia baca alif lam sajadah, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzil sajadah lah, surah sajadah. Wa fi tsaniyah, dalam surah dalam rakaat kedua sunat dia baca surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Hal ata 'alal insan lil itba', sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis sunat yang ketujuh. Sunat yang ke-8, sunat hayat yang ke-8, wasaminatu. Yang ke-8 daripada sunat hayat dalam solat itu ialah takbirat, mengucapkan takbir, membaca takbirat, banyak takbir inda ibtida'il khafdi lirruku' wa sujud. Ketika hendak memulakan tunduk untuk rukuk dan sujud. Jadi ibtidak tu pada permulaan kan, bukan dia rukuk dulu tengah-tengah tu baru baca takbir, bukan. Dia takbir dulu. Takbir dulu. Kita ketika dia nak gerak takbir, bukan takbir dulu tadi, nak gerak takbir nak gerak rukuk, dia terus takbir. Bukan takbir dulu, minta maaf, salah. Bukan takbir dulu, tapi nak serentaklah takbir dengan mula gerakan. Bukannya gerak dulu baru takbir, ataupun takbir dulu baru gerak, tapi dia gerak saja takbir, dia takbir saja gerak. Begitu untuk rukuk dan untuk sujud. Wa inda ibtida'ir rafa' minas sujud, dan ketika nak bangkit daripada sujud, gerak serentak dengan takbir, takbir serentak dengan gerak. Wa yamudduhu ila intiha'il julus wal qiyam, dan panjangkan takbir itu sehingga habis, sehingga dia duduk dengan betul, sehingga selesai dia duduk dan selesai dia berdiri. Daripada berdiri itu nak rukuk, dia gerak je, dia takbir sampai dia rukuk betul. Kalau daripada dia i'tidal tadi tu, dia nak sujud, daripada berdiri tu dia gerak aja, dia takbir sampai dia sujud. Sujud betul kan, sampai dia sujud betul baru habis takbir. Bukannya setengah-setengah kan. Dia takbir setengah, lepas tu belum sujud lagi tu, dia dah habis takbir lah. Bukan macam tu. Samalah dengan bangkit daripada sujud, nak berdiri rakaat kedua. Jadi dia gerak tu serentak dengan takbir, bukannya dia bangkit dulu baru nak takbir, ataupun dia takbir dulu baru nak gerak, bukan kan. Serentak tu sampai dia berdiri baru habis takbir. Bukannya tengah-tengah jalan dah habis takbir lah, padahal dia gerak lagi tu. Itu tidak sunat lah. Yang sunatnya ialah daripada mula dia gerak sampai dia sempurna gerakan dia tu. Itulah panjang takbir dia. Wa yamudduhu, panjangkan takbir tu hingga
selesai dia duduk ataupun berdiri, selesai gerakan dia. Watasi'atu, yang ke-9 daripada sunat hayat itu ialah qaulu sami'allahu liman hamidah, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah bagi makmum. Adapun yang kita selalu dengar tu, bila imam ataupun orang di belakang imam biasa Bilal lah, dia bila imam baca sami'allahu liman hamidah, maka Bilal dia akan kata Rabbana walakal hamd. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kita tidak menyalahkan sebab ada pendapat ulama begitu, tapi ikut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, apa yang diucap imam maka diucapkan juga oleh makmum. Imam baca sami'allahu liman hamidah, makmum pun ikut sami'allahu liman hamidah. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar kepada orang yang memujinya, iaitu taqabbalallahu minhu hamdahu. Maksudnya lagi ialah Allah Ta'ala menerima daripadanya akan pujiannya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar, maksudnya Allah Ta'ala menerima sesiapa sahaja yang memujinya, maka Allah Ta'ala dengar dan terima. Itulah maksud dia. Walau qala min hamdillahi sami'a lahu kafa. Tapi kalau makmum tu, atau kalau orang yang bersolat itu, kalau musalli, orang yang solat itu mengucapkan min hamdillahi sami'a lahu, daripada pujian Allah yang mendengar, min hamdillah, bukan man hamidallah, siapa yang memuji Allah, sami'a lahu, man hamidallaha sami'a lahu. Dia katakan siapa memuji Allah, Allah dengar. Sah. Kafa kan, berpada. Boleh juga. Wa qawlu rabbana lakal hamd, dan ucapkan lagi selepas sami'allahu liman hamidah tu, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan puja. Alhamdu ni kalau kata puji dia tak cukup, sebab puji madah kan, dalam bahasa Melayu kan. Bahasa Arab hamdu cukup lah, hamdu cukup, tapi bahasa Melayu kata puji tak cukup. Dia kena puji dan puja, sebab puja ni dia membawa kepada ubudiyah, perhambaan diri kan. Jadi hamdu ni membawa puji yang membawa kepada perhambaan, itu hamdu. Alhamdu ada alif lam, alhamdu, puji yang membawa kepada perhambaan, itu maksudnya puji dan puja. Okey, kalau nak baca Rabbana wa ada waw kan, walakal hamdu pun boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu, kalau Rabbana wa lakal hamdu pun boleh juga. Allahumma, ya Allah, Tuhan kami, bagimulah segala puji dan puja. Wa biwawin fihima, begitu juga boleh letak wa kat situ kan. Rabbana wa lakal hamdu, ataupun Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, ada waw pada kedua-dua ni lah, pada kedua-dua sirah tadi. Qabla laka, sebelum laka ni ada waw pun boleh, tak masalah. Macam mana? Macam ni lah, letak waw kat sini kan, waw, walaka, kat sini pun walaka juga kan, pada dua sirah ni lah. Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Jadi boleh qabla laka kan. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Maksudnya wahai Tuhan kami, dan bagimu jua segala puji dan puja, mil as-samawat, sepenuh langit, semesta langit,
wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta, dan sepenuh apa yang kau kehendaki, min syai'in ba'du, pada sesuatu selepas daripadanya. Selepas daripada langit dan bumi, kan? Sepenuh langit, petala langit, sepenuh petala bumi, dan sepenuh apa sahaja yang engkau kehendaki selepas daripada langit dan bumi, ai ba'dahuma, selepas langit dan bumi. Jadi kita tak tahu apa yang ada selepas langit bumi ni. Contohnya kal kursi, seperti kursi Allah Ta'ala, kita tak tahu macam mana saiznya, macam mana kita tak tahu, tapi dia melebihi langit dan bumi. Jadi sepenuh itulah, sepenuh arash. Kita tak tahu kan seluas mana. Kita berdoa agar Allah Ta'ala kita memuji Allah Ta'ala sepenuh-penuh itulah, sepenuh arash, sepenuh kursi, kan. Okey. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Di mana Allah Ta'ala disebut wasi'a kursiyyuhu, meliputilah kursi Allah Ta'ala itu, memenuhi seluruh petala langit dan bumi, kan. Wa ayyazida munfaridun, dan hendaklah orang yang salat seorang-seorang tadi itu tambah. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil, dan hendaklah orang yang salat seorang-seorang. Begitu juga dengan imam kepada kaum yang tertentu, kaum yang khusus lah, bukan imam kepada orang awam. Artinya imam pesantren, pondok, madrasah, atau kampung yang tertentu yang dah biasa dengan panjang kan, yang mana mereka tu semua ridha kalau solat terpanjang. Radi Nabi Tatwil, ridha dia kalau solat terpanjang-panjang, agar mereka tu tambah. Apa ditambah? Mula Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian tambah lagi ahlas sana'i wal majdi, ahaqqu ma qala al-abdu kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al-jaddu. Jadi panjanglah kan. Tapi ini bagi orang yang tak ada masalah lah. Kalau orang awam nanti dia terpinga-pinga, panjang-panjangnya tak biasa kan. Ni bagi orang biasa, orang tertentu, atau solat seorang-seorang, dia tu nak baca ginilah panjang. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sambung lagi ahlas sana'a wal majdi, maksudnya anta ahlas sana', kan, engkau lah yang ahli, yang layak, ahli itu layak mendapat pujian dan majid. Al-majdu ni ketinggian, kemasyhuran, kehebatan, kemuliaan yang setinggi-tinggi, kemuliaan, penghormatan yang setinggi-tinggi dan paling tinggi. Itu al-majdu, al-majid. Kemuliaan, kemasyhuran, ketinggian, kehebatan, kemasyhuran, dan apa-apa je lah yang bersifat ketinggian yang tak ada tanda tolak bandingnya. Dikaulah ahli sana yang paling layak untuk menerima pujian dan ketinggian, kemuliaan. Ahakun maqala al-abdu, yang paling berhak apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Tak ada orang lain lagi, tak ada sesuatu yang lain yang paling layak menerima pujian setinggi-tinggi pujian kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang paling tinggi sekali dalam menerima pujian, yang paling berhak menerima pujian. Wa kulluna laka abdun, dan semua kami ini kepadamu hanyalah menjadi hamba sahaja. Kami ini hamba kepadamu sahaja. La mani'un la mani'a,
tidak ada tegahan, tidak ada yang dapat menegah. Mani' ni isim fa'il, yang menegah. Tidak ada yang dapat menegah lima ataita, pada apa yang kau berikan. Yang kau nak bagi tak ada siapa dapat tegah, wala mu'tiya, dan tak ada siapa dapat memberi lima mana'ta, pada perkara yang kau tegah. Kau tegah, orang lain tak boleh bagi. Wala yang fa'udhal jaddi, tidak ada faedahnya, tidak ada faedah, tak ada bergunanya orang yang mempunyai al-jad, kekuatan, al-ghina, al-ghani. Zal-jad ni orang kaya lah, orang yang mempunyai keupayaan dari segi harta benda kan. Apa dia nak dia boleh dapat, kan? Apa nak dia boleh dapat, pengaruh, kekuatan, al-ghani ya. Apa dia nak dia boleh dapat, tu zal-jaddi. Minkal jad, daripada mulah segala kekuatan. Ai minka, ai min indika al-jaddu. Okey. Jadi minka al-jaddu, dia lompat lagi ya. Jadi ini dia punya tafsiran dia. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Begitulah bacaan dia. Jadi lil ittiba, sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajharu al-imamu bi sami'allahu liman hamidah, hendaklah imam itu mengkuatkan bacaan sami'allahu liman hamidah. Wa yusirru bi rabbana lakal hamdu, dan dia baca rabbana lakal hamdu pelan-pelan. Itu imam kan. Wa yusirru ghairuhu bihima, begitu juga manakala orang yang di belakang imam tu, makmum dia, sami'allahu liman hamidah tu pelan-pelan, rabbana walakal hamdu pun pelan-pelan. Naam, habis. Naam, ya, ada kecuali. Al-muballigh yajharu bima yajharu bihi al-imam, orang yang muballighus saut, contohnya tak ada mikrofon, jadi bila imam kata sami'allahu liman hamidah, imam kan, tapi tak kuat, jadi orang di belakang tu kena kuatkan dengan dia baca kuat-kuat sami'allahu liman hamidah. Dia itu nama muballigh, dia menyampaikan suara imam. Kalau tak ada mikrofon, jadi orang yang di belakang sana tu di saf yang ke-20 kan, orang ke baris 20 tu, saf yang ke-20 tu kena sambung. Untuk orang di belakang sana tu pula dengar pula, kalau tak ada mikrofon. Tapi sekarang ada mikrofon, ada speaker tu, okeylah, senang lah kan. Okey. Jadi tak semestinya muballigh saut ni satu orang. Tengok pada keadaan dan keperluan. Kalau perlu kepada ramai orang jadi muballigh saut. Jadi kalau di dalam masjid mikrofon tak ada, orang duduk tepi pintu tu kena jadi muballigh saut, kena penyambung suara imam. Kalau tidak, orang yang di belakang pintu tak dengar, tak tahu imam tu, pergerakan imam kan. Jadi orang yang jadi makmum pun kena faham juga cara nak solat berjemaah ni. Dia kena tahu tanggungjawab dia. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertolong bantu kepada kebaikan dan ketakwaan, kan. Jadi dia atas tanggungjawab ketakwaan lah. Dia kena sambungkan suara imam tu kepada orang belakang pintu. Jadi itu namanya muballigh saut. Yajharu, dia kena kuatkan dia punya bacaan dia bima yajharu bihi al-imam, pada apa yang dikuatkan oleh imam, kan. Pada takbir tadi tu Allah, janganlah imam baca Fatihah pun dia baca Fatihah, tak boleh. Ini takbir saja. Wa yusirru bima yusirru bihi, dan bila imam perlahan dia pun perlahan. Jadi imam sami'allahu liman hamidah, dia pun kena ucap sami'allahu liman hamidah, ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain tu dia ucapkan rabbana walakal hamdu, tak payahlah ikut itu, kita ikut mazhab Syafi'i lah, bagi orang yang mazhab Syafi'i. Kama qalahu fil majmu', seperti mana yang disebut oleh kitab Majmu', li'annahu nafilun, sebab ianya sunat. Wa tabi'ahu alaihi jam'un min syarihai al-minhaj, dan kata-kata Imam Nawawi dan kitab Majmu' tadi diikut oleh
jam'un, segolongan segolongan ulama yang mensyarahkan kitab Minhaj, dua syarah kitab Minhaj. Wa balagha ba'dhum fi tasni', dan sebahagian daripada ulama pula bersangatan pada tasni', wa balagha ba'dhum fi tasni' ala tariki al-amal bihi, dan sebahagian mereka lebih bersangatan lagi ni dalam mencela bagi orang yang meninggalkan melakukan perkara tersebut, iaitu pada mubalik yang membantu mengkuatkan suara imam tadi tu. Jadi kalau tak ada orang yang nak tolong kuatkan suara imam tu, ada sebahagian ulama dia mencela lah perbuatan tu. Sebahagian ulama bal istahsanahu fil muhimmat, manakala dalam kitab al-muhimmat dia melihat mubalik saud tu, orang yang tukang mengkuatkan suara imam tadi tu, itu adalah perbuatan istihsan. Dia kata itu istihsan, bagus ya, daripada perbuatan hasanat dalam hukum. Jadi dalam kitab al-muhimmat mengatakan bahawa mubalik saud tu, orang menguatkan suara imam tadi tu, hukumnya dia kata hasan, dia ada baik lah, istihsanahu. Istihsan ni kalau dalam hukum syar'i dia dalil al-mukhtalaf fihi. Yang penting dia adalah baik lah, yang perkara yang baik yang perlu dilakukan. Wa qala, kata pengarang kitab muhimmat tu, yang bagi ma'rifatuha lianna ghalibu amalin nasi ala khilafihi, perlu diketahui masalah tabligh saud ni, menyampaikan suara imam ni perlu diketahui, perlu dipelajari, perlu diajari juga, kerana kebiasaan amalan manusia ala khilafihi, dia tak kisah benda Allah tu. Perkara ni biasa orang tak kisah, sebab itulah perlu diajar, perlu dipelajari. Kata pengarang kitab al-muhimmat. Intaha, habis. Wa taraka hadha min jahlil a'immati wal muadzinin, dan perkara ni selalu ditinggalkan atau diabaikan oleh imam-imam yang jahil dan muazzin yang jahil. Dia bila imam tu suara perlahan, dia buat dia aja, buat bodoh dia aja. Dia tidak kuatkan suara dia supaya didengar oleh sekalian makmum. Jadi kalau imam tu tak kuat, Bilal kat belakang kena kuatkanlah, kena jeritlah, supaya semua makmum tahu gerakan imam. Kalau tidak, imam tu sendiri kena kuat suara supaya orang kat belakang semua kena tahu pergerakan imam. Terutama kalau solat tu ramai orang melempah sampai keluar kan, dia kena tahu. Kalau dia merasakan suara Bilal kat belakang tu tak kuat, dia kena pesan kepada orang duduk kat pintu supaya tolong jadi mubaligh saud, kuatkan suara dia tu supaya orang di luar pintu boleh dengar suara imam, agar mengetahui pergerakan imam. Wallahu ta'ala alam. Akan datang sunat yang ke-10. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.